أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 392 yang kita doakan Allah pimpin kita terus kita dapat menjejak kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh teladan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah tentunya menjadi contoh teladan kepada kita, uswatun hasanah sepanjang zaman. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya, kita masih lagi berada dalam surah Al-Qasas, ya. Kita ingin terus melihat kepada apakah kesimpulan-kesimpulan akhir, ya, daripada surah ini ataupun pelajaran Ustaz, ya, yang ingin dibawakan di dalam halaman 392. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jom kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan kita boleh berdoa dengan apa yang telah kita belajar pada hari-hari yang lepas, ya, doa yang dibacakan oleh Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku memerlukan sangat kebaikan daripada anugerah daripadamu. Kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 392 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-51 kita akan melihat kepada fungsi Al-Quran, dan seterusnya kita melihat kepada Quran ini memberi pedoman kepada ahli kitab pada ayat 52 hingga 55, dan kemudian sanggahan terhadap syubhah orang musyrik yang disampaikan pada ayat 56 hingga 59. Mari sama-sama kita baca ayat 51 hingga 56 terlebih dahulu untuk kita melihat, ya, mengambil permata daripada halaman 392 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fadhil, Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dan ketika ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi rutin kita meneruskan lagi kehidupan kita, sudah pasti bersama dengan Al-Quranul Karim dan sambungan daripada surah Al-Qasas, cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang begitu seronok sekali kita menjejaki Nabi Allah Musa alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang penting pengajaran-pengajaran dapat kita sematkan dalam diri kita, memotivasikan kita untuk terus kita bersemangat dalam hidup beragama ini, menjaga pantang larang, menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hak Allah, dan kita meninggalkan sedaya upaya akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan tenang, gembira, dan Allah Taala berikan kehidupan dunia kita yang baik, apatah lagi kita nak menuju ke negeri yang kekal abadi. Sudah pasti kita inginkan kebaikan. Kita baca ayat 51 surah Al-Qasas hingga ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 51 hingga 56 ya, untuk kita menyambung kepada apa yang telah kita belajar pada hari semalam ya, bagaimana pada ayat yang ke-50 fa illam yastajibu laka ya, maka jika mereka tidak menjawab cabaranmu maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah mengikut keinginan semata-mata. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut keinginannya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun. Ini yang telah kita bincangkan semalam ya, berkaitan dengan hidayah daripada Allah dan mereka yang masih mengikut kepada hawa ya, kepada keinginan ataupun pendapat sendiri sahaja. Maka Allah menyatakan pada ayat 51 walaqad wassalna lahumul qaul, sesungguhnya kami telah menyampaikan perkataan ini iaitu al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatinya. Perkataan wassalna itu penting ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi mungkin kita berjumpa dengan sarrafna ya, bahawa Allah mempelbagaikan. Tetapi wassalna ini adalah Allah sambung-sambungkan. Sambung-sambungkan. Kalau kita ada tali dengan tali kita wasal ya, wassalna. Kalau kita baca Quran pun Ustaz ya, bila kita teruskan bacaan tanpa kita berhenti namanya wasal. Maka dalam ayat ini bila Allah menyatakan walaqad wassalna, kami sambung-sambungkan, satu adalah mesej tauhid ini bersambung daripada nabi-nabi terdahulu terus sampai kepada al-qaul iaitu al-Quran ya, daripada al-Quran la'allahum yatazakkarun, agar mereka mengambil peringatan. Maksudnya ialah apa sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Musa, ia tidak berhenti pada zaman Nabi Musa, ia berterusan sehinggalah kepada Nabi Isa, terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang sampai kepada kita agar kita mengambil peringatan. Mana mungkin kalau ini semuanya konsisten, sudah tentu ia adalah satu perkara yang bermanfaat. Saya perlu ambil peringatan secara serius dalam kehidupan. Pada ayat yang ke 52 Allah menyatakan alladzina atainahumul kitab, bagi mereka yang diberikan kitab, yang didatangkan kitab, min qablihi, sebelum ini, hum bihi yu'minun,
ya. Sa'ad bin Jubair, kalau kita lihat kepada tafsir Hamka menyatakan bahawa ada 70 orang Ustaz ya daripada Habsyah datang ke Mekah itu untuk mendengar perkongsian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah orang Kristian lah ya, orang Kristian Nasrani. Dan bila mereka dapat mendengar al-Quran, kalau menurut riwayat Sa'ad bin Jubair ini, Nabi membaca surah Yasin, baca sampai habis, mereka menangis dan akhirnya mereka memeluk Islam. Ya, kalau ikut pada pendapat daripada Ibnu Ishaq menyatakan 20 orang Nabi baca ayat Quran juga. Poinnya, baca ayat al-Quran itu memberi kesan kepada mereka, akhirnya yu'minun, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat 53, wa idza yutla alaihim qalu, ya, apa yang berlaku pada mereka bila dibacakan ayat Allah. Itu sebabnya baca ayat al-Quran ini Ustaz ya. Bila Ustaz baca, ia memberi sebenarnya impak kepada orang yang mendengar. Kepada orang Islam, pada orang bukan Islam, kita memang kena bacakan perkara ini. Itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah satu mukjizat. Kalau zaman Nabi Musa baling tongkat Ustaz ya. Kalau kali ini zaman kita ini, kita membacakan yutla ya, membacakan ayat-ayat al-Quran kepada mereka. Maka apakah respon mereka? Qalu amanna bihi innahul haqq min rabbina, ini adalah kebenaran daripada Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin, iaitu kami ini telah pun berserah diri sebelum ini. Perkataan min qablihi muslimin ini pernah kita jumpa dalam surah An-Naml, iaitu bila Ratu Sabak bila mendengar daripada daripada Nabi Sulaiman itu, dia kata inna kunna min qablihi muslimin. Tetapi mungkin kerana belum lagi bertemu dengan poin hidayah di dalam kehidupan, dia dah percaya tapi belum masuk Islam lagi ya. Sama juga kumpulan daripada Habsyah ini, mereka sudah pun menyerah diri, belum lagi bertemu, dan bila bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar al-Quran, maka itu adalah poin untuk mereka membuat keputusan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, jangan kita segan-segan nak membacakan ayat al-Quran ini kepada rakan kita. Kita mungkin boleh berborak-borak ya, tetapi kita ambil peluang sampai mereka mendengar ayat itu, kerana ayat al-Quran itu bila ditilawahkan, kemudian kita boleh baca terjemahannya, kita tadabburkan, ia adalah satu poin bagaimana kita menjemput mereka kepada jalan hidayah. Ayat 54, apakah balasan kepada mereka yang asalnya daripada ahlul kitab ya, kemudian mereka itu berganjak kepada al-Quran, kembali kepada Islam. Inilah balasannya pada ayat 54. Sama-sama kita baca untuk kita melihat, memberi motivasi kepada mereka yang ahlul kitab di kalangan Yahudi, Nasrani, dan lebih daripada itu ialah ia memberi galakan kepada kita. Mungkin selama ini kita baca al-Quran tak faham, kita tidak betul-betul mengamalkan bersungguh-sungguh, tetapi bila kita bersedia untuk berubah kepada al-Quran, balasannya pada ayat 54. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca ayat 54 untuk mengetahui balasannya bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang sentiasa bersabar atas dunia ni. Baik, kita baca ayat 54. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah. Mereka itu diberi pahala 2 kali ganda kerana beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini adalah komentar tentang mereka yang daripada Habsyah sebentar tadi, tetapi secara umumnya ialah kerana seseorang itu daripada mungkin daripada latar belakang yang berbeza, Taurat ataupun Injil, daripada Yahudi, Nasrani, bila mereka ini kembali kepada Islam, ini adalah satu usaha yang besar. Maka Allah mengatakan Allah akan berikan pada mereka ganjaran 2 kali
atas kesabaran mereka, kerana bukan mudah tuan-tuan ya, bukan mudah ustaz ya untuk kita orang yang bukan lahir Islam nak kembali kepada Islam. Ini adalah balasannya. Wa yadra'u nabil hasanah ya, dalam kes yang berlaku di Mekah itu, bila mereka bertemu dengan Nabi masuk Islam, bila mereka keluar mereka berjumpa dengan Abu Jahal mengutuk mereka ustaz. Mereka kutuk apalah datang daripada luar kata nak mengkaji tapi lepas tu masuk Islam apa sebagainya. Maka pada waktu itu mereka tetap menolak dengan kebaikan bagi sayyi'ah ya, bagi segala tohmahan, segala kekejian yang dilemparkan oleh Abu Jahal dan orang-orang musyrik pada waktu itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka tetap juga untuk infak daripada sebahagian daripada rezeki mereka. Poin yang perlu kita faham dalam ayat 54 ini, satu dalam asbabun nuzul tadi, tapi sebenarnya ialah orang muslim ini ustaz ya. Orang muslim ini maksudnya dia menyerah diri kepada Allah. Dia sanggup serah diri, serah masa untuk mengkaji Al-Quran. Itu nombor satu ya. Dan Allah kata Allah beri ganjaran bima sabaru. Marratain ini kalau kita tengok dalam baca Quran ustaz ya. Ustaz ada beritahu tentang kalau baca apa qaq tu kan. Betul. Allah bagi ganjaran kan. Macam mana tu ustaz? Ya betul. Kalau kita lihat memang pelik sekali ya, tapi begitu, bagaimana galakan yang begitu hebat. Nabi beritahu ada kumpulan yang baca Quran yang wayatata yang kata merangkak-rangkak, tapi Nabi kata lahu ajran, baginya dua pahala. Kata ulama pahala susah payah baca tu, yang merangkak dan pahala baca Quran. Masya-Allah ya. Jadi di sini pun Allah menyatakan marratain itu dua kali ganda, kerana memang nak baca Iqra ustaz ya. Ada yang saya dengar dah umur sekitar 30-40-an masih belajar Iqra ya, tetapi rupa-rupanya bagi Allah dalam ayat ini dinyatakan tentang perjuangan. Kalau orang-orang Nasrani Yahudi itu of course lah mereka tak pandai baca Quran kan, mereka cuba untuk baca, cuba untuk faham ya. Dan ini galakan juga dalam hadis Nabi untuk kita terus berusaha, jangan patah semangat, teruskan perjuangan tuan-tuan sekalian, dan teruskan dengan kesabaran bersama Al-Quran. Dan apabila ada orang mungkinlah kata lah bersungguh-sungguh sangat baca Quran, ada orang yang mengutuk baru Iqra satu contohnya kan, wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah, iaitu tolaklah ke burukan itu dengan kebaikan. Senyum sahaja, terima kasih, doakan saya agar terus dapat istiqamah, bersusah-susah dalam mendekati Al-Quran. Moga-moga Allah mudahkan urusan saya dan awak. Itu cara kita membalas dengan kebaikan. Jangan kita patah balik pula ustaz ya. Balas balik. Betul. Kan? Lah engkau nak tunjuk hero kau nak cuba baca. Kan. Sekali dia pun merangkak-rangkak juga kan. Jadi perkara itu yang perlu kita belajar. Dan yang seterusnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu daripada rezekinya itu kita infakkan ya, kita infakkan. Jadi di sinilah tabiat orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disambung pada ayat 55 wa idza sami'ul lag, iaitu apabila mereka mendengar perkara-perkara yang buruk, yang sia-sia, mereka akan berpaling ya, tak nak layan kepada orang yang nak buat kita bercakap perkara sia-sia. Waqalu lana a'maluna walakum a'malukum ya, amalan aku amalan kau amalan kau ya. Kita tidak mahu bertambah ustaz ya. Ada orang nak apa, nak mengumpat ke. Betul. Kadang-kadang orang komen pasal orang berkahwin lah kan, orang tak berkahwin pun komen, orang berkahwin pun komen ya. Kita cakap apa, a'radu kan. Kalau nak lebih-lebih tu sikit-sikit boleh ustaz, sikit-sikit nak komen, kita kata kalau ini la'un, okey, no comment kan. Terus kita potong perkara tersebut ataupun kita berpaling. Pasal apa? Pasal waqalu lana a'maluna ya, bagi kami adalah amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Assalamun alaikum, salam ya, kita cakap elok-elok. La nabtaghil jahilin. Apatah lagi kalau kita berjumpa dengan al-jahilin. Dalam surah Al-Furqan kita sudah jumpa, di mana ayat 63 menjelaskan dalam surah 25 bahawa kita bila jumpa orang jahilin ini yang buat kita marah, ataupun dia cara bercakapnya bertempik-tempik, ataupun mungkinlah dia suka menyindir, orang-orang begini kita kena balas dengan salam ya, dengan ada kita ini cakap elok-elok ataupun kita beredar daripada orang begini. Jangan layan, kerana orang yang jahilin ini dia ada emosi negatif yang sedang dia sampaikan kepada kita, mungkin hasad, mungkin marah, pelbagai perkara. Dan ini adalah tanda seorang muslim yang dinyatakan pada ayat 53, kerana selalu bersama dengan apa tuan-tuan? Bersama dengan Al-Quran. Jadi ini adalah panduan dan membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu wasala, sampai, datang, meneruskan,
12 kali disebut di dalam al-Quran menceritakan tentang sifat al-Quran ini. Ia adalah kesinambungan, ia adalah tali yang bersambung kepada wahyu-wahyu yang sebelum ini dan juga menyambung kepada jalan dakwah sebelum ini, ya. Al-qaul yang ada dalam al-Quran ini adalah bahasa dakwah yang perlu kita sambungkan. Kalau kita sampaikan, tuan-tuan share, ya, tuan-tuan kongsikan dekat Facebook dengan kawan apa yang tuan-tuan belajar daripada setiap halaman ini. Sebenarnya kita menyambung lidah Nabi, kita menyambung lidah nabi-nabi sebelum ini, dan kita harapkan ia membina rasa muslimin, menyerah diri pada Allah, sehingga kan perangai kita akan ikut kepada apa yang dinyatakan pada ayat 54 55. Kadang-kadang kita ketika berdakwah itu kita nampak Nabi Musa dapat mak yang beriman, dapat mak angkat yang beriman, kakak yang beriman, dan akhirnya dia dibesarkan dengan cara yang sempurna. Tapi kadang-kadang mungkin ada cabaran, Ustaz, ya. Nabi Muhammad maknya dipersoalkan. Bapa saudara dia yang dia cuba nak berdakwah, Nabi cuba nak berdakwah, rupanya sampai ke hujung tidak, ya. Ayat 56 kita baca sekali lagi sebelum kita berehat untuk memahami perkara ini. Silakan. Masya-Allah. Ayat yang begitu hebat, Ustaz, berkenaan hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ayat 56. A'udzubillahi minasyaitan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 56, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang yang mahu menerima petunjuk, ya. Nabi Muhammad inginkan Abu Talib untuk kembali beriman, tetapi rupa-rupanya Nabi hanya mampu untuk menyampaikan, ya, menyampaikan tazkirah, tidak mampu memberi hidayah. Pelajaran untuk kita sama-sama tulis di ruang komen, dan kita sambung nanti selepas rehat My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita semua di kalangan orang-orang yang diberikan petunjuk, dan kita selalu mendoakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, supaya Allah Taala ini tidak palingkan hati kita setelah kita mendapat hidayah daripada Allah, dan kita minta Allah kekalkan kita dalam hidayah, kerana inilah nilai yang sangat berharga, keberuntungan yang sangat bertuah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya Allah, senaraikanlah kami, ya Allah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid sebelum nak meneruskan lagi sebahagian kedua. Sudah pasti ada banyak pengajaran-pengajaran yang untuk kita dapat belajar lagi hari ini.
dua kalimah pilihan kita untuk tajwid, untuk kita ulang kaji tentang bacaan tebal dan nipis. Jom kita lihat slide kita. Ulang kaji kalimah atau huruf yang dibaca dengan tafkhim tebal ataupun tarqiq nipis. Contoh dalam surah yang kita baca ini, halaman 392, ayat yang ke-57, ma'aka nutakhattaf min ardina. Ayat ni akan kita baca selepas ini. Ma'aka nutakhattaf. Jom sama-sama dengan saya. Ma'aka nutakhattaf min ardina. Maka bila dah kita dah belajar satu huruf ni tebal, huruf ni nipis, huruf ni tebal, huruf ni nipis, tiba-tiba dah berhimpun dalam perkataan, ustaz saya sebut satu-satu mudah. Bila dah baca, baru tahu susah. So ini latihan kita. Ma'aka nutakhattaf min ardina. Kita jaga huruf-huruf yang nipis, dan kita jaga huruf-huruf yang tebal seperti kha, huruf ta, nutakhattaf min ardina, dot baris bawah. Kalau kita nipiskan jadi dal. Min ardina, tu dal. Min ardina, ditebalkan dot walaupun dia berbaris di bawah. Yang kedua ayat 58 potongannya, min qaryatin batirat ma'ishataha. Min qaryatin batirat, batirat, ta baris bawah ditebalkan. Kalau ta baris bawah, kalau kita baca batirat, kita nipiskan ta yang berbaris di bawah, automatik dia akan menjadi huruf ta, batirat. Jadi kita tebalkan batirat ma'ishataha, ma'ishataha. Huruf-huruf yang nipis kita berikan haknya nipis, huruf yang tebal berikan hak yang tebal. Kadar mana kita nak membuka mulut ketika tebal, kadar mana kita nak membuka mulut ketika nipis, dan huruf tu kita tahu tempatnya di mana. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tadi tentang, masih lagi kita bercakap tentang tebal nipis Ustaz ya, bagaimana membacanya, dan sudah tentunya kita dapat sedikit pencerahan untuk melancarkan lagi lah bacaan kita secara sedar Ustaz ya. Semua apa yang kita belajar ini untuk kita jadi orang yang ya'lamun, sentiasa mencari ilmu, bukannya al-jahilin. Al-jahilin ini ialah dia kadang-kadang dah tahu tapi dia ikut perasaan dia je. Ikut perasaan tu, yang kalau nak ardina dia mungkin baca dia boleh baca tebal nipis, ikut mana yang dia nak kan. Dia rasa macam, dan malah lebih daripada itu, dia kalau jahil murakkab itu ialah jahil berganda Ustaz ya. Dia rasa macam dia dah tak belajar, lepas tu dia rasa macam dialah yang paling betul, dan dia pergi sebarkan pula ajaran-ajaran tersebut kan. Jadi kita doa kita terhindar daripada menjadi orang yang jahil dan juga jahil murakkab sebentar tadi. Kita bercakap tentang perkara ini ada kaitan dengan hidayah. Allah nyatakan pada ayat 56 yang Ustaz Tir baca sebentar tadi, sesungguhnya Allah mengingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita, la tahdi man ahbabta, iaitu kamu tidak dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kendaki. May yasha ni ada dua maksud Ustaz ya. May yasha ini Allah kendaki, tetapi dalam masa sama juga orang itu kendaki kepada hidayah tersebut. Itu sebabnya bila kita mendatangi hidayah, maka Allah akan mudahkan urusan kita untuk mendapat hidayah. Tetapi kalau katakan seseorang itu sombong, tak nak belajar ya, malah dia rasa macam saya ni pangkat besar, saya ni tak payah kot belajar al-Quran ini. Sifat-sifat yang tidak mahu itu akan menyebabkan dia sebenarnya menghalang daripada hidayah Allah sampai kepada hatinya. Jadi nak tahu siapa yang muhtadin atau tidak sudah tentunya Allah, tetapi kita ada clue. Cluenya apa dalam ayat 56 ini, pada may yasha, Allah lah yang berkuasa, yang menghendaki, itu yang paling tinggi, tetapi kita kena bina insya' ataupun keinginan itu. Ya, setiap hari rasa saya nak dalami lagi, saya nak bersemangat lagi, dekati lagi kepada al-Quran. Insya-Allah Allah pasti akan memberi hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kepada bagaimana lagi kesan hidayah ya, tentang perjuangan yang disampaikan pada surah Al-Qasas. Bagaimana kita maklum surah Al-Qasas ini banyak bercerita tentang keamanan. Ayat 57 hingga 59 Allah memberi penekanan bagaimana ada orang yang takut-takut dalam membawa mesej wahyu, tetapi ini pujukan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, kepada kita pada zaman ini. Kita teruskan bacaan.
Baik, jom sama-sama kita teruskan bacaan daripada ayat baki daripada ayat 57 hingga 59. Bagaimana pentingnya seorang berpegang dengan petunjuk wahyu ilahi. Moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugi dan apatah lagi orang yang binasa sebagaimana ayat yang akan kita baca nanti. Baik, jom sama-sama kita teruskan bacaan dengan nahawan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamarat كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 57 hingga 59 ya, menyambung kepada perbincangan kita tentang hidayah sebentar tadi Ustaz ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentunya amat sayang kepada pak ciknya yang selalu membelanya ketika diboikot Bani Hashim di Mekah itu sendiri pun ya, selama beberapa tahun. Ada pak cik Abu Talib yang bukan Islam tetapi melindunginya. Bila ada orang nak menyerang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pak cik inilah yang melindunginya ya. Kata beliau ialah, kalau engkau menyakiti anak saudaraku ini, engkau menyakiti diriku. Jadi ini adalah seorang pakcik yang amat sayang, dan Nabi amat sayang sehingga kan kepergian beliau itu diusahakan Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi datanglah Abu Jahal untuk menghalang daripada usaha itu. Dan di akhirnya Abu Talib memilih untuk tetap berada dalam agama Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikut kepada agama Islam. Ini adalah satu perkara yang menyayat hati, tetapi Allah memberitahu hakikat bahawa Nabi bukanlah pemberi petunjuk ya. Kita boleh ya, saya menyampaikan, tuan-tuan berkongsi dengan kawan lain, share pencerahan demi pencerahan, itu adalah usaha kita. Tetapi yang sampai ke hati Ustaz ya, kadang-kadang kita mungkin beratus ribu orang mendengar halaman 392, tetapi yang sampai ke hati itu masing-masing. Bukan saya ya, bukan sesiapa yang boleh mengawalnya, itu adalah berdasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke-57 ini, waqalu, orang-orang musyrik di Mekah itu mengatakan apa? Jika kami mengikut kepada petunjuk bersama kamu, maka kami ini akan diusir ataupun dihenyak daripada bumi ini, daripada bumi Mekah. Ini adalah ketakutan mereka Ustaz ya. Istilah yang digunakan di sini nutakhattaf. Susah nak sebut Ustaz ya. Nutakhattaf ni macam kalau ada burung helang ke, kalau ada ayam kan, dia stop, dia sambar, itu nutakhattaf ya. Ya, maksudnya mereka akan jadi target bila beriman kepada mengikut kepada hidayah. Ini kerisauan orang-orang musyrik di Mekah.
awalam nupakkil lahum, ya, bukankah kami yang telah menjadikan kamu itu harama, tanah suci yang aman, nombor satu. Yujba ilaihi thamarat, telah dipilih buah-buahan. Yujba ini ada kaitan dengan perkataan ijtaba yang kita pernah lihat pada surah Al-Hajj, iaitu apa? Allah pilih yang buah-buah berkualiti, kulli syai', ya, daripada setiap sesuatu ini rizqan, sebagai rezeki daripada sisi Allah SWT. Ada dua perkara. Satu, sumber keamanan sosial, Allah cakap, dan juga yang keduanya ialah sumber ekonomi. Ada buah-buahan yang sedap sampai ke Mekah, Ustaz, kan, macam-macam ada. Buah yang terbaik itu sebenarnya Allah pilih, rezeki itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa kamu, ya, orang musyrik pada waktu itu, mengapa kamu ini masih lagi bimbang untuk mengikut jalan hidayah kembali kepada Allah, padahal Allah yang menentukan keamanan dan juga ekonomi sesebuah negeri ataupun negara ataupun individu tersebut. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi manusia ramai yang tidak mengetahui. Apa maksud tidak mengetahui? Tak mengetahui hakikat keamanan dan juga kestabilan ekonomi ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa bahawa kitalah yang buat. Maksudnya, tapi sekarang ni kita belajar banyak perkara. Dengan COVID-19, dengan banjir, Ustaz, ya. Dua perkara ni datang bertimpa, kita tahu bahawa kita nak aman macam mana pun, kita nak stabil ekonomi macam mana pun, rancang 2020, 2021, 2022, akhirnya kita tahu bahawa kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mampu menguasai segala-galanya. Jadi ini adalah hakikat tentang bagaimana perlunya berjuang dan bersama mesej Al-Quran. Pada ayat 58, wa kam ahlakna bihi min qaryatin batirat ma'isyataha. Allah bawakan lagi berapa banyak kumpulan sebelum ini, negeri yang mereka ini diberikan kesenangan, Ustaz. Ini adalah satu peringatan kepada kita semua, tuan-tuan. Waktu kita susah, kan? Kita susah, tak ada duit sangat, merendah diri, kita selalu berdoa pada Allah. Tetapi bila dah sampai kepada negara kita ini, semua orang gaji tinggi-tinggi, ada kereta, ada internet, ada telefon, bila kita dah mula senang, istilahnya batirat ma'isyataha, Allah kata apa? Fatilka masakinuhum lam tuskan, ya, kamu akan dapati tempat tinggal mereka akhirnya tidak dapat didiami lagi, min ba'dihim illa qalila, kecuali sedikit. Kalau kita tengok kepada Madian, Ustaznya, yang kita tengok sebelum ini, habis, ya, adalah tinggalan sikit-sikit itu. Mengapa Allah buat begitu? Kerana nak ceritakan bahawa biasanya orang bila dah selesa, Ustaz, dia lupa diri. Dia lupa diri dan akhirnya dia tidak mahu berjuang. Yalah, nak berjuang, nak ingatkan orang, nak pergi tolong orang pada waktu malam, dia tak nak, dia tengok je, kalau boleh melawat je pun, kan. Itu dia suka. Ambil gambar, selfie, ya, tetapi nak tolong betul-betul siang dan malam dan juga memberi, berdakwah, menyampaikan mesej kebaikan, yang itu ramai orang yang tidak mahu melaksanakannya. Wa kunna nahnul warithin, padahal sebenarnya apa yang kita ada, tuan-tuan, hakikatnya rumah kita, Ustaz, ya, rumah ke kereta kita ke, tinggal pada anak meninggal, akhirnya dia akan kembali balik kepada Allah yang mewarisi perkara tersebut. Jadi kita kena buat persediaan menggunakan keamanan dan juga rezeki, bukan untuk makin jauh daripada Allah, tapi sebenarnya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 59 memberi satu konklusi sebagai satu kesimpulan kepada kita, bagaimana kita nak menjaga negeri dan negara kita, apatah lagi bila kita sudah masuk pada tahun 2022 ini. Baik, kita baca ayat 59, formula penting untuk kita ambil tindakan bagi menjaga keselamatan, keamanan dan juga kestabilan ekonomi negara ini. Sama Ustaz Tirmizi. Ayat 59 begitu, menjaga keselamatan, kestabilan ekonomi dan sebagainya. Ada panduan pada ayat 59. Selepas jom kita baca terlebih dahulu ayat 59 terakhir bagi muka surat surah Al-Qasas 392 ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا
القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 59, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kota dan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dua perkara yang disampaikan dalam ayat ini. Sesebuah negara itu, negeri itu tidak dihancurkan kecuali dah dihantarkan padanya satu utusan yang akan berada di mana? Di ibu kota Ustaz ya. Maksudnya kalau Malaysia ni di Kuala Lumpur, yang kalau Johor di Johor Bahru ya. Kalau zaman dulu Mekah lah ya, Mekah, untuk dihantarkan rasul. Dan perkataan rasul ini sebenarnya kita tengok satu pada zaman Nabi namanya rasul. Tugasnya itu tugas itu yang sebenarnya berkekalan sampai sekarang Ustaz ya, yang kita nak menjejak ataupun kita nak teruskan, iaitu apa? Yatlu alaihim ayatina. Yang tuan-tuan tilawah al-Quran, tuan-tuan ingatkan kepada rakan-rakan, kepada ibu kota, maksudnya di Kuala Lumpur. Mengapa di tengah-tengah ibu kota ini? Kerana dia akan tersebar ya, daripada ibu kota tu dia akan pergi kepada tempat-tempat lain. Zaman sekarang ni kalau TV Al-Hijrah di ibu kota kan, jadi dia akan tersebar ke seluruh pelosok. Jadi itu adalah perkara pertama. Kalau Allah dah hantar, itu yang pertama. Dan yang keduanya, Allah tidak akan hancurkan sesebuah negeri, maksudnya tidak akan porak-porandakan sesebuah negeri, negara dari segi sosial dan ekonomi itu, apabila seseorang itu illa wa ahluha zalimun, kecuali apabila penduduk negeri itu semuanya berada dalam keadaan zalimun. Apa maksud zalimun? Bila dia dah dengar ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi tidak mahu berubah. Masih lagi dia ingin kekal dengan menekan orang lain. Bila dia dah selesa, dia tidak mahu diganggu, ditegur lagi, padahal mungkin dia mengambil rasuah. Bila orang tegur, dia pun akan pangkah orang yang menegur dia. Itu namanya zalim. Kalau semua orang bersekongkol dengan orang-orang begini, maka akhirnya akan jatuhlah ekonomi dan sosial sesebuah negara. Dan ini adalah formula penting untuk kita yang sayang negara kita Ustaz ya. Quran adalah satu perkara yang perlu ditilawahkan banyak kali. Program My Quran Time ini harapnya tuan-tuan share, dapatkan isinya, pergi bawakan kepada sekolah rendah, sekolah menengah, sampaikan pada mereka yang sibuk, mungkin tak sempat tengok pukul 12, pukul 10 malam. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa nak selamatkan negeri ini sudah tentunya perlukan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita baca Quran untuk menjadi orang yang semakin berserah muslimin, sebagaimana dalam ayat yang ke-53. Yang kedua, berpaling atau jauhkan diri daripada sumber amalan buruk sebagai akhlak kesan daripada kita bersama Al-Quran. Yang ketiga, terus memberi peringatan dan sedar bahawa hidayah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, bekalkanlah kepada kami semua kesabaran yang tinggi ya Allah dalam kami menjalani kehidupan ini ya Allah, dan tetapkanlah ya Allah pendirian kami ya Allah, sabatkanlah kami iman kami ya Allah dalam agama-Mu, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah-Mu kepada kami ya Allah, kekalkanlah hidayah ini untuk selama-lamanya ya Allah, sampailah kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga firdaus ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita terus komited bersama Al-Quran agar ianya membina akhlak dan juga menyelamatkan negeri dan negara ini. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita memastikan Quran bukan sampai kepada kita sahaja, tapi kepada ramai, agar ia membina karakter dan ia juga membina kembali negeri negara yang sebahagiannya hampir ranap dipimpin oleh orang-orang yang korupsi, yang melaksanakan kezaliman, yang kita ingin tolak jauh-jauh daripada negara kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita menyambung halaman 393 My Quran Time, baca faham amal pada hari Jumaat insya-Allah.